Al-Karim ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Shadaqallahul azim. Yang dihormati saudara pengurusi majlis program kita pada pagi ini, yang berbahagia sahabat saya Ustaz Tajuddin bin Abu Bakar selaku ahli dan kuasa Badan Perhubungan PAS Negeri Pulau Pinang, juga sebagai ketua yang di-Pertua PAS kawasan Batu Kawan, kepada bendahari PAS kawasan dan seluruh jawatan kuasa PAS kawasan Nibon Tebal, jawatan kuasa Dewan Pemuda Kawasan, Dewan Ulama dan juga Dewan Muslimat, kepada jawatan kuasa JPRK, jawatan kuasa MTD Dun Sungai Aceh, dan seterusnya kepada muslimin dan muslimat, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, pertama sekali marilah pada pagi ini kita panjatkan syukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan izinnya Allah memberi kekuatan dan Allah luangkan masa. Pada pagi ini dapat sama-sama kita hadir, kita berada di Dewan KKK ini untuk kita menjayakan program yang telah disusun atur taujihat untuk kita menghadapi PRU yang ke-13, yang kita semua telah sedia maklum kalau sebelum daripada ini kita hanya menunggu, kita menanti-nanti seluruh rakyat dalam negara kita menanti-nanti bilakah parlimen akan dibubarkan. Alhamdulillah, setelah genap 5 tahun lebih pilihan raya bermula dari pilihan raya umum yang ke-12 Mac 2008 sehinggalah berakhirnya Mac 2013 ini, barulah Perdana Menteri kita mengumumkan pembubaran parlimen, dan SPR telah juga bersidang, bermesyuarat dan telah memutuskan pada 20 hari bulan insya-Allah. Tak lama lagi, 6 hari lagi, 20 hari bulan insya-Allah hari penamaan calon, dan pada 5 hari bulan Mei insya-Allah hari pemilihan undi. Jadi masa kita agak terhad kerana kita tidak mempunyai media. Media sampai ke hari ini, walaupun negara Malaysia mengamalkan sistem demokrasi, tapi demokrasi yang tidak adil, demokrasi yang tidak bebas. Sistem media kita, media massa kita dikuasai oleh kerajaan sedia ada. Walaupun kerajaan itu telah pun berakhir, parlimen telah dibubarkan, hanya kerajaan sementara sahaja, tetapi mereka tidak memberi peluang kepada parti-parti yang lain yang bertanding dalam pilihan raya untuk bercakap. Pimpinannya, ucapan pimpinannya keluar di televisyen ataupun di akhbar rasmi di dalam negara kita tidak dibenarkan. Sebab itu kita tidak punya masa untuk kita bekerja, dan kita perlu fokus kepada gerak kerja kita insya-Allah di peringkat DUN, di peringkat JPRK, untuk memastikan insya-Allah kali ini kita dan juga perjuangan Islam ini diberi kemenangan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita kena ingat, dalam perjuangan Islam ini apa yang kita buat insya-Allah akan diberi ganjaran oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Politik Islam dia luas. Politik Islam dia tidak sempit. Politik Islam tidak kotor. Politik barat itu yang kotor apabila mereka meletakkan matlamat, menghalalkan cara. Nak sampai kepada matlamat, nak menang dengan apa cara sekalipun, walaupun benda cara itu cara yang haram, mereka buat. Ini politik barat yang diajar, politik yang kotor. Sebagaimana yang diamalkan oleh UMNO Barisan Nasional hari ini, dengan politik fitnah mereka, dengan politik lucah mereka. Hari ini, 2-3 hari ini, kecoh negara kita, dikecohkan dengan apa dia, dengan terbitnya video set yang melibatkan pimpinan kita, pimpinan PAS di peringkat pusat, Setiausaha Agung PAS Datuk Mustafa Ali. Orang semua terkejut. Kalau video tu di kalangan esko-esko Dewan Pemuda tu mana sabar sikit. Ustaz Jafri kita, ini Setiausaha Agung Datuk Mustafa Ali, tak logik. Kerana mereka buat pertama sekali untuk mengalihkan perhatian pimpinan kita daripada kita fokus pilihan raya, fokus benda yang tidak sepatutnya. Jumaat lepas pun Presiden kita diasok oleh wartawan selepas dia menunaikan solat Jumaat berkaitan dengan isu video tersebut. Lepas dia jawab, tapi Presiden tekan kita tidak percaya dengan video yang dimainkan itu, kerana sebelumnya pun kita telah melalui fitnah ini. Sehingga bila wartawan tanya adakah PAS pusat perlu buat mesyuarat tergempar, panggil ke semua ahli jawatan kuasa PAS buat mesyuarat tergempar, Presiden kita tak perlu. Kita hari ini lebih fokus kepada PRU. Kita nampak bahawa daripada alih perhatian kita, penumpuan kita untuk kita memastikan kali ini
PAS bersama dengan Pakatan Rakyat, kita dapat menumbangkan rejim UMNO Barisan Nasional yang telah menipu kita, yang telah menipu rakyat lebih daripada 12 kali. Orang Islam ni diajar oleh Nabi kita Muhammad SAW, disebut dalam hadis Nabi, orang Islam ni dia tidak akan ditipu pada satu tempat, dia tidak akan ditipu 2 kali. Dia tidak akan jatuh pada lubang yang sama 2 kali. Tapi kita bukan kata ditipu oleh UMNO Barisan Nasional 2 kali, bahkan 12 kali. Dalam pilihan raya bermula di pilihan yang pertama sampai pilihan yang ke-12 kita dipermainkan, ditipu oleh UMNO. Jadi kali ini untuk pilihan raya yang ke-13 kita umat Islam bahkan rakyat tidak akan ditipu lagi oleh UMNO Barisan Nasional, insya-Allah. Maka sebagai sebuah gerakan Islam pasti dengan matlamat kita mencari redha Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan ada tujuan dunia. Sebab itu di antara kata-kata karamah Allah yarham Ustaz Fadil, Presiden bekas Presiden PAS, mengingatkan jangan kita letakkan diri kita sebagai ahli PAS, jangan kita letakkan diri kita sebagai pejuang Islam. Kalau di sana ada matlamat, kita nak pujian manusia ke, nak mencari keuntungan dunia sementara, jangan letakkan diri kita sebagai ahli PAS ataupun sebagai pejuang Islam. Bila kita berada dalam perjuangan Islam yang kita menjadi mata rantai, mewarisi perjuangan yang telah ditinggalkan oleh Nabi kita Muhammad SAW, maka ikrar kita sebagaimana yang kita baca, yang kita lafazkan dalam setiap kali kita menunaikan salat kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sembahyang aku, ibadah yang aku lakukan, hidup aku, mati lillahi rabbil alamin, semata-mata kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Dan itulah azimat yang dipegang. Bahkan sebagai pejuang Islam, dia meletakkan Allah Rabbuna, Ar-Rasulu qudwatuna, Al-Quran dusturuna, Al-Jihadu fi sabilillah sabiluna, Al-Mautu fi sabilillah asma amanina. Kita meletakkan Allah itulah mat selamat kita. Kita meletakkan Rasul itu sebagai qudwah pimpinan kita, Al-Quran itu sebagai perundangan perlembagaan kita, jihad itu jalan yang kita pilih, dan mati dalam perjuangan untuk menegakkan agama Allah. Itulah setinggi-tinggi cita-cita kita, insya-Allah. Maka bila kita bulatkan tekad dan keazaman kita, nawaitu, niat kita lillah limardatillah, insya-Allah apa yang kita buat pasti akan diganjari oleh Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Yakinlah akan kita mencari redha Allah. Kita nak kejayaan kita bukan saja di dunia, tetapi insya-Allah di akhirat. Kita nak kemenangan kita, bahkan kita mendambakan kemenangan di dunia untuk kita menegakkan syariat Allah. Kalau kita tidak diberi kemenangan pun oleh Allah, kita nak insya-Allah kita mendapat kemenangan di hari akhir pula. Baik muslimin muslimat, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Sebagaimana kita sebut, pilihan raya ini sebahagian daripada kerja-kerja jihad kita. Pilihan raya ini sebahagian daripada kerja-kerja perjuangan kita, insya-Allah. 5 tahun sekali, maka kita diberi peluang. Dan ini adalah merupakan satu amanah yang besar, suatu amanah yang dipertanggungjawab oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita, yang ditegaskan oleh Allah dalam Al-Quran, inna aradna al-amanata 'ala as-samawati wal ardi wal jibal fa'abayna an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamala al-insan innahu kana zaluman jahula. Allah telah sebut, Allah telah bentang, Allah telah tawarkan amanah itu kepada langit, bumi, bukit bukau, gunung ganang. Inna aradna al-amanata 'ala as-samawati wal ardi wal jibal. Allah telah bentang, Allah telah tawarkan amanah itu kepada langit, bumi, bukit bukau, gunung ganang. Fa abaina ayyahmilnaha, maka kesemua makhluk Allah enggan untuk menerimanya. Wa ashfaqna minha, dan mereka berlepas diri, tak bersedia untuk memikul amanah Allah Subhanahu Wa Taala, beratnya amanah tersebut. Wa hamalal insan, tetapi amanah itu diambil, dipikul oleh manusia. Innahu kana zaluman jahula, sesungguhnya manusia itu menzalimi diri mereka dan mereka adalah di kalangan makhluk yang jahil. Ini telah disebut oleh Allah, dan Nabi kita Muhammad SAW telah mengingatkan, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Kesemua kamu adalah merupakan pengembala, kesemua kamu adalah merupakan pemimpin, dan setiap pengembala, pemimpin itu akan dipertanggungjawab dengan pimpinannya, dengan apa yang dipimpin. Jadi kita tidak akan terlepas daripada dihisab, disoal, dihitung oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini amanah Allah. Maka sebagaimana pemimpin dia mesti bertanggungjawab dengan rakyat dia.
Bahkan disebut oleh Nabi SAW, tidak ada seseorang pemimpin bila dia angkat, dia menjadi pemimpin, tiba-tiba dia tidur dalam keadaan dia menzalimi rakyat dia, illa haramallahu al-jannah, maka Allah akan mengharamkan syurga kepada dia. Maka bagaimana pemimpin, dia mesti bertanggungjawab dengan rakyat. Rakyat juga ada hak untuk mengangkat pemimpin. Kalau pemimpin yang diangkat itu zalim, bukan saja dia akan diangkat, bahkan kita rakyat yang mengangkat, yang memilih itu juga akan disoal oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita kena ingat, diberi peluang, diberi pilihan kepada kita. Sebab itu dalam soal mengangkat pemimpin ini suatu perkara yang penting dalam Islam. Bahkan kalau kita melihat kepada sirah Nabi SAW, ketika mana wafatnya Nabi SAW pada hari Isnin tanggal 12 hari bulan Rabiul Awal tahun yang ke-11 Hijrah, Nabi wafat waktu zuhur dalam rumah Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Di atas pangkuan, para Nabi dipangku oleh Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Apabila Nabi wafat, kesemua para sahabat mengetahui wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adakah mereka tidak mencintai Nabi? Mereka cinta, mereka kasih, sayang, menangis mereka apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah diwafat oleh Allah. Tetapi Abu Bakar As-Siddiq, pembesar sahabat, Sayyidina Umar bin Khattab, Sayyidina Ali dan lain-lain sahabat, apabila mengetahui di sana ada di kalangan sahabat Ansar sedang berbincang, bermusyawarah untuk mengangkat siapakah yang akan menggantikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Abu Bakar As-Siddiq dan Umar juga berada di tempat tersebut, pergi berbincang, bermusyawarah. Mereka meninggalkan untuk mengurus jenazah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adakah mereka tidak mengetahui, adakah Nabi tak ajar bahawa menyegerakan pengkebumian jenazah ini, pengurusan jenazah ini benda yang penting? Di antara perkara yang perlu disegerakan, menguruskan jenazah, membayar hutang, taubat. Ini di antara perkara yang perlu disegerakan oleh orang Islam. Para sahabat tahu, tapi di sana ada urusan yang lebih penting daripada menyegerakan pengurusan jenazah, termasuklah jasad mulia Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di sana ada urusan lebih penting, iaitulah siapa yang akan menggantikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai ketua negara, sebagai khalifah Allah yang bertanggungjawab untuk mengatur, mentadbir muka Allah Subhanahu wa taala. Mereka tahu. Dan kata Abu Bakar As-Siddiq, kita tidak akan mengkebumikan jenazah, kita tidak akan mengkebumikan jasad mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehinggalah di sana ada orang yang telah kita bersetuju kita angkat sebagai khalifah menggantikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya bermusyawarah dan seluruh para sahabat bersetuju dan telah memberi bai'ah mengangkat Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq sebagai khalifah menggantikan Rasulullah, al-khalifatul ula ba'da Rasulillah, khalifah yang pertama selepas Rasulullah. Maka selepas diberi bai'ah, barulah mereka ke rumah Sayyidatina Aisyah untuk mengurus jenazah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baru bermusyawarah pula nak tanam di mana jasad mulia Nabi ni. Adakah kita nak bawa balik, nak tanam di bumi Makkah tempat kelahiran Nabi? Adakah kita nak tanam di tanah perkuburan Madinah? Nak tanam di mana? Baru berbincang. Akhirnya kata Abu Bakar, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, di mana Nabi itu diwafatkan, maka disitulah jasadnya dikebumikan. Maka akhirnya dalam rumah Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha dikebumikan jasad mulia Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hari ini kita pergi ke Madinah, kan, bila diperbesarkan Masjid An-Nabawi, maka rumah Aisyah pun berada dalam Masjid An-Nabawi. Tapi itu asalnya rumah tempat tinggal Nabi bersama dengan Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Betapa pentingnya sehingga Nabi wafat pada hari Isnin, dikatakan dikebumikan jasad Nabi ini. Kita merujuk dalam kitab Tarikhul Islam, hari Selasa, petang Selasa, nak masuk malam Rabu dah, baru selesai dikebumikan jasad mulia Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nak tunjuk kepada kita betapa pentingnya soal kepimpinan, dan kita mesti mengangkat pemimpin yang adil, pemimpin yang amanah, pemimpin yang bertanggungjawab, yang berwibawa, yang berkebajikan, insya-Allah. Kalau tidak, kita akan disoal oleh Allah. Walaupun kita kata pada kamus kita manusianya undi itu rahsia, tak siapa pun tahu, kita nak pangkah siapa, kita nak pilih siapa, kita bebas. Tapi pada ilmu Allah Subhanahu wa taala tidak. Apabila Allah meletakkan bahawa al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim, pada hari ini kata Allah, kami kunci, tutup mulut mereka
tak boleh bercakap, lidah mereka keluh, wa tukallimuna aydihim, tangan mereka akan bercakap, kaki mereka akan menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang kita angkat, siapa yang kita undi, kalau pemimpin yang kita angkat itu khianat, maka kita juga bertanggungjawab, kita akan dipersalahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kerana kita mengangkat pemimpin yang khianat, yang mengabaikan amanah Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu benda ni penting insya-Allah. Jangan buat main. Lebih lagi dalam soal pilihan raya insya-Allah kali ini kita nak pastikan UMNO Barisan Nasional mesti ditumbangkan, mesti dikalahkan. Sebab UMNO lah yang menghalang pelaksanaan syariat Allah Subhanahu wa taala. UMNO menghina agama Allah. UMNO khianat dengan agama, khianat dengan bangsa, khianat dengan tanah air. Khianatnya UMNO dengan tanah air, dia khianat daripada tanah rizal tanah Melayu 3 juta hektar sampai tinggal 1.7 juta hektar, 1.3 juta lagi hilang. Itu tanah rizal orang lain. UMNO khianat dengan agama. Kita nak laksanakan hudud PAS, kerajaan PAS telah pun DUN, Dewan Undangan Negeri Kelantan telah meluluskan, dah lulus dah enactment syariah, tapi dihalang. Kenapa tak boleh nak dilaksanakan? Pusat sekat. Tun Mahathir hantar surat, kalau kata Kelantan laksanakan, pusat akan ambil tindakan. Ketika mana kita memerintah negeri Terengganu, enactment syariah 2 diluluskan dalam DUN, diperkenankan oleh Sultan Terengganu, kenapa kita tak boleh nak buat? Dihalang oleh UMNO Barisan Nasional. Maka siapa yang sokong UMNO Barisan Nasional, dia bertanggungjawab dengan Allah Subhanahu wa taala. Oleh kerana kita tahu, maka insya-Allah kali ini bahkan kita bersama-sama dengan seluruh rakyat. Kali ini kita nampak kebangkitan rakyat cukup hebat. Ini yang menakutkan Perdana Menteri, ini yang menakutkan pemimpin UMNO Barisan Nasional. Sebab tu sampai last minute dah orang tunggu dah. Kok mana pun Parlimen mesti bubar. Akhirnya Najib terpaksa bubar walaupun dalam dia takut. Walaupun dalam dia tidak bersedia. Sebab apa? Tak pernah berlaku dalam sejarah. Seorang Perdana Menteri, dia melihat dengan mata dia mendengar dengan telinga dia sendiri, di sana ada orang yang menolak kerajaan dia. Tak pernah dia dengar. Lebih lagi ucapan itu, suara itu keluar daripada kalangan anak muda. Dia sendiri mendengar dengan telinga dia sendiri melihat dengan mata dia. Bila dia tanya kepada anak-anak muda dalam majlis sambutan tahun baru Cina baru-baru ni yang negeri Pulau Pinang dijadikan sebagai tuan rumah, dia tanya, are you ready for BN? Adakah kamu bersedia untuk sokong lagi BN, pertanyaan Barisan Nasional? Bagaimana anak-anak muda menjawab di hadapan dia dengar jawapan itu? No, tidak, kata anak muda. Itu yang menakutkan dia. Dan kebangkitan ini dia bukan saja di peringkat Semenanjung, bahkan dia sampai ke Sabah, sampai ke Sarawak, sampai orang Iban, sampai orang Kadazan yang bekerja ayam pun sebut ini kalilah. Ini kalilah. Maknanya UMNO mereka nak tumbang. Di Sabah, di Sarawak ada kebangkitan. Sebab itu benda ini sangat menakutkan Najib dan juga pimpinan UMNO. Baik, kita insya-Allah kita yakin, dan apapun walaupun kita nampak kebangkitan rakyat, 1001 cara taktik kotor UMNO dia boleh buat. Sebab itu kita perlu berhati-hati. Jadi saya nak fokus sikit berkaitan dengan apa dia N21 Sungai Cili. Alhamdulillah, perjuangan kita selama ini, kursi yang kita beri kepada kawan kita daripada PKR, alhamdulillah kembali balik kepada kita. Tahun 1999, tahun 1998 berlaku, kita tahu dah sejarah kebangkitan reformasi. Apabila Datuk Seri Anwar Ibrahim dilucuhkan jawatannya sebagai timbalan Perdana Menteri, dipecat daripada kabinet, dibuang daripada UMNO, berlakunya kebangkitan rakyat, reformasi. Apabila berlakunya pilihan raya tahun 1999, banyak kursi-kursi yang PAS bertanding selama ini kita beri kepada kawan kita. Masa tu Parti Keadilan kita beri. Tahun 1999 PAS dari Pulau Pinang hanya bertanding 11 kursi. Mari tahun 2004, daripada 11 kursi kita bertanding 7 kursi. Dengan makna tahun 2004 4 kursi lagi diambil oleh rakan kita Keadilan. 11 kursi tahun 1999, 2004 kita bertanding 7 kursi, termasuklah di Sungai Aceh yang masih kita pertahankan. 1999 kita bertanding Sungai Aceh, 2004 kita bertanding di Sungai Aceh. Kita bertanding 7 kursi, termasuk di Pinang Tunggal dalam parlimen perabatan. Mari tahun 2008, larian umum yang ke-12 2008
daripada 7 kursi yang kita bertanding, PAS bertanding 2004. Mari 2008 tiba-tiba kita hanya bertanding 5 kursi saja. Kita bertanding 5 kursi. 2 kursi lagi milik kita, Sungai Aceh dan juga Pinang Tunggal diambil oleh rakan kita, dipinjamkan pada rakan kita daripada PKR. Itu 2005. 2008 5 kursi. Tapi kali ini oleh kerana kita tak berjaya, walaupun pimpinan kita di peringkat kawasan nak kekalkan kerusi Sungai Aceh kita nak bertanding, tapi pimpinan kata tak apalah, oleh kerana mereka minta beri. 2008 ramai di kalangan ahli-ahli kita, ahli lepas yang rasa kecewa apabila kita tidak berjaya bertanding sama ada di Sungai Aceh ataupun Sungai Bakar terlepas, bahkan Pinang Tunggal juga terlepas. Tapi daripada situ kita buat kerja, kita minta berpusat ke perhatian kami ahli lepas ramai di sebelah Seberang-Perai Selatan. Kalau Seberang-Perai Utara ada calon PAS, ada wakil di peringkat Parlimen Kepala Batas, di peringkat DUN Penaga. Kalau di Seberang-Perai Tengah ada juga calon PAS mewakili ahli lepas keseluruhan di Seberang-Perai Tengah. Kita bertanding di Sungai Dua, kita bertanding di Permata Pasir. Kalau di sebelah DUN, sebelah pulau ada juga wakil PAS, walaupun tidak banyak, 1 kursi yang kita pertaruhkan supaya ahli lepas di sana memainkan peranan bergerak untuk memenangkan calon kita masih bertanding di DUN bayar lepas. Tapi di selatan ni tak ada. Kita minta, kita tuntut. Alhamdulillah dengan doa daripada semua, dengan kerja kuat kita, dengan semangat yang diperlihatkan oleh jawatan kuasa, oleh pimpinan PAS di peringkat kawasan Timur Tebak, sokongan padu daripada Dewan Ulama peringkat negeri, Dewan Muslimat peringkat negeri, Dewan Pemuda peringkat negeri, sokongan padu yang diberi juga oleh Badan Pengawas Negeri. Kita tetap tuntut, beberapa kali turun jumpa dengan pimpinan PAS Pusat Permusyawaratan, dan akhirnya alhamdulillah apa yang kita nak itu telah pun dimuktamadkan di peringkat pusat. PAS Pusat telah memberi surat yang dibawa balik oleh Kesudayan kita bahawa PAS Pusat memutuskan PAS Negeri Pulau Pinang akan bertanding untuk Pilihan Raya Umum ke-13 ini 2 kursi Parlimen dan 6 kursi DUN. 6 itu termasuklah DUN Sungai Aceh. PAS Pusat beri mandat. Di peringkat pusat selesai sebenarnya. Di peringkat pusat saya terima mesej daripada SUK PAS Pusat selesai. Sebab bila berbincang dia dalam bila kursi pertindingan tuntutan ni, dia tengok pada calon, siapa calon yang lebih hebat, siapa calon yang lebih nampak boleh memberi kemenangan. Sebab tu di Temerloh kursi pertindingan juga akhirnya dapat kepada Ketua Dewan Pemuda PAS Pusat, Ustaz Nasruddin. Kalau di Bagan Serai pertindingan tuntutan juga PAS nak minta untuk bertanding di Bagan Serai, tapi bila PKR mengemukakan calon Dr. Muhammad Manuti, kalau tak salah saya naib presiden PKR, jadi PAS nak lawan yang tu calon kita tak boleh, nak lebih pada tu tak boleh, maka akhirnya Bagan Serai PKR tetap akan bertanding. PKR di Parlimen Bagan Serai akan bertanding. Kemudian di Sungai Aceh ni bila dibincang di antara pimpinan kita, baik PKR tanya siapa yang PAS nak kemukakan untuk DUN Sungai Aceh, siapa yang PAS nak kemukakan, nak tampilkan. Oleh kerana apabila Tuan Haji Muhammad Sabu memang tak boleh, dia akan fokus kepada Parlimen Pendang. Dr. Dr. Mujahid Yusof Ar-Rawan juga akan pertahankan Parlimen pada Bunta. Maka akhirnya PAS mengemukakan 2 calon dan kemudian diputuskan. Akhirnya kami akan pertaruhkan Exco Dewan Pemuda PAS Malaysia dan juga Ketua Dewan Pemuda PAS Negeri Pulau Pinang. PKR tak ada. Mana calon yang kamu nak kemukakan? Mana calon? Tak ada. Maknanya bila mereka tak boleh nak kemukakan calon yang tanding, maka akhirnya diputuskan seat untuk N21 Sungai Aceh ni diberi kepada PAS. Bila surat tu dibawa balik oleh Kesudayan kita, ini yang kita sebut. Di sana ada tangan-tangan kotor yang memainkan, yang cuba nak menguruhkan keadaan. Dalam keadaan PKR Negeri Pulau Pinang belum mengumumkan nama-nama calon yang mereka akan bertanding di semua kursi-kursi yang akan dipertandingkan oleh PKR, tiba-tiba bagaimana sehari sebelum data PJ kita buat pengumuman, bagaimana pengurusi PKR Negeri Datuk Mansur dia boleh buat pernyataan
Dan pernyataan dia itu pun bukan dirasmikan, dimuktamadkan, diisytiharkan dalam majlis ceramah dia ataupun majlis rasmi dia, hanya di fax kepada wartawan, terus mengatakan bahawa PKR meletakkan calon Cikgu Bat untuk N21 Sungai Cili. Cikgu Bat pun kita telefon, dia pun tak sangka. Sebab dia memang kalau kita tengok dalam media baru, Facebook dan seumpamanya, orang memang minta Cikgu Bat kalau nak bertanding, dia layak ketokohan dia untuk peringkat parlimen. Ini pun tepat sepatutnya. Kata kita nampak ada, kita tak boleh nak faham politik ni. Politik ni seni, sebab tu kita tak boleh nak faham. Orang yang bijak politik mungkin dia boleh baca, tapi ramai yang baca yang kita nampak kenapa berlaku begini, sebab ada andaian yang menyebut bahawa sebenarnya apabila ketua penasihat ketua umum PKR Datuk Seri Anwar Ibrahim mengumumkan calon di Parlimen Imun Tebal ni Ketua Mansur. Ketua Mansur ni sebenarnya kita pun semua sedia maklum, dia agak hubungan dia tidak berapa baik dengan dengan Ketua Menteri. Mungkin nak alihkan, nak bawa dia ke Parlimen, nak lepaskan jawatan, tinggalkan kursi timbalan timbalan Ketua Menteri satu Pulau Pinang. Jadi rasanya Ketua Mansur masih lagi nak pertahankan kursi itu, sebab tu di penanti hari ini tak ada lagi calon yang nak dikemukakan. Walaupun dia dikatakan akan bertanding di Parlimen Imun Tebal, tapi siapa nak ganti di sana belum ada lagi. Jadi kita nampak ini macam satu mainan silat-silat. Mungkin bila berlaku begini, baiklah, oleh kerana N21 lepas tetap akan bertanding, maka saya mencadangkan kepada pimpinan PKR Pejabat Pusat ataupun saya mencadangkan kepada penasihat umum Datuk Seri Anwar Ibrahim, mungkin Datuk Mansur boleh cadang supaya baiklah kekalkan ataupun kita letak Cikgu Bat di peringkat Parlimen di Imun Tebal dan saya kekal bertanding di penanti. Sebab jawatan timbalan Ketua Menteri ini bukan senang. Lepas tu orang yang kalau berjuang hanya nak kepada jawatan seumpamanya, dia akan pertahankan. Jadi apapun, sehingga 2 hari lepas peringkat pusat juga bila kita buat kerja, nak buat gerak kerja ni agak susah, berlaku pertembungan. Saya tak sangka, terus terang saya sebut di hadapan muslimin muslimat, kepada jenderal di N21 ni, saya sebut terus-terusan, saya sendiri tak pernah membayangkan akan turun untuk di Sungai Cili. Tak pernah. Nama saya hanya naik untuk kalau peringkat DPN Pemersyarat yang saya tahu dapat maklumat di peringkat Perhubungan Negeri Hak Pemuda ni, nama saya naik hanya di Tasik Kelugor, sama ada Permatang Bangan ataupun di Parlimen juga, Parlimen Kepala Batan. Yang hari ini alhamdulillah Ustaz Afnan Hamimi akan cuba untuk menang walaupun kita rasa sakit di Kepala Batan, dan kita telah buat kerja. Tiap-tiap hari Ustaz Afnan turun letih, kita bekerja, jentera pemuda digerakkan. Saya tak membayangkan bila saya pas umum pada malam tu, masuk terkejut juga. Sebab akan bertanding di Sungai Cili, dan saya pun memang kalau kita nak turun untuk jumpa bumi memang tak pernah. Saya turun untuk ceramah saja, biasa turun, dijemput oleh pemuda Imun Tebal, turun dalam program dalaman dan seumpamanya. Memang tak pernah turun sebab tak pernah bayang, tak pernah apa dia mimpi. Tiba-tiba Datuk PJ umum, dan saya malam tu selepas diumum saya terfikir juga macam mana saya yang belum dikenali nak turun, nak dikenalkan diri sebagai calon ni kepada semua pengundi di N21 Sungai Cili. Itu nak fikir. Tapi alhamdulillah, wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Kita merancang, Allah Taala juga merancang, Allah itu sebaik-baik perancang. Besok ni selepas subuh, memang saya tak tidur. Tak tidur. Panggilan masuk, mesej masuk, Facebook pun tengok. Besok ni kecoh. Apabila dikatakan N21 Sungai Cili mungkin akan berlaku pertembungan 3 penjuru. Dalam kesemua calon yang PJ umum tu, 2 calon parlimen, 6 calon tu, hak paling top hari ni bahkan sampai peringkat Dewan Pendapat Ustaz Tontoy ucap tanya kepada saya. Dia kata saya sendiri pun belum keluar lagi buka dalam surat khabar, entah ni satu Malaysia semua dah kenal. Satu Malaysia. Bukan kata pengundi N21 Sungai Cili kenal. Dia sebut nama saya, bukan satu Malaysia. Kawan-kawan Sabah Sarawak pun tengok, ucap tanya pula. Dapat tahu pegawai kerajaan, pegawai JPJ, telefon, Petronas, oleh kerana saya setiap bulan turun menyampaikan kuliah di KLCC, Petronas di Surau Lebar, ucap tanya, semua tahu. Kata alhamdulillah, Allah Taala tolong, kita tak pernah jumpa dengan pengundi, tapi bukan saja pengundi, tengok muka kita, bukan saja pengundi, sebut nama kita, nama saya ni duk main di bibir dia bahkan satu Malaysia. Nah, dalam tempoh 2 hari ni, hari ni agak rendah sikit. Tidak saya tak kena jawab panggilan-panggilan.
Tapi saya nak sebut, kita, jentera kita di peringkat pemuda ke, insya-Allah di peringkat pemuda kawasan ke, bahkan insya-Allah dengan sokongan padu di PAS kawasan, bahkan saya yakin insya-Allah komitmen yang diberi oleh MTD insya-Allah PAS pusat melalui panggilan daripada Datuk Pak Setiausaha Agung kata, terus Ustaz turun buat kerja, kursi ini tetap PAS akan pertahankan. Allah. Sebab tu maknanya saya turun buat kerja. Tak apa. Bila Ustaz bagaimana? Risau juga tak kursi lelak dia tarik ke. Tapi apapun saya letak saya serah, saya kata Ustaz di tangan pusat. Pusat di tangan pusat. Kalau pusat awak kata buat kerja, pusat akan pertahankan kursi ini, maka kami akan buat kerja insya-Allah. Kami akan terus bekerja. Menang kalah tu itu nombor 2. Yang penting kita bekerja, yang penting kita mesti gembelingkan seluruh kekuatan kita. Sebab tu saya nak minta lah insya-Allah. Mungkin di sana ada yang tak puas hati ke. Di sana ada benda-benda yang boleh menyebabkan hubungan kita renggang ke, kita tinggalkan insya-Allah atas komitmen kita kepada jemaah Islam, wala kita kepada pimpinan insya-Allah. Yang penting daripada hari ini kita hanya ada masa 6 hari kita masuk pada perancangan calon, kita ada masa 14 hari untuk kita berkempen, kita terus buat kerja insya-Allah. Tenaga kita mesti disatukan, jentera kita mesti digerakkan bersama insya-Allah. Gabungan yang perlu, yang khemah insya-Allah mantap di antara jentera pemuda dengan apa dia kawasan muslimat helwanya, dengan apa dia MTD dan UBU insya-Allah kita bergerak. Yang pasti apabila amanah ini diberikan PAS, saya masuk dan saya bersedia apabila PAS meletakkan saya sebagai calon, saya kata insya-Allah matlamat saya satu untuk mengangkat suara Islam di Dewan Undangan Negeri Pulau Pinang insya-Allah, untuk kita perlihatkan bahawa di sana Islam boleh mengimbangi suara kita melalui Islam. Sebab di dunia walaupun kita memerintah, kita kena ingat dalam Dewan Undangan Negeri baik pihak kerajaan pada rakyat, kita hanya ada 4 suara Melayu. 4 suara. 3 PKR walaupun menang 9 kursi tapi 3 je Melayu. Timbalan Ketua Menteri di Penanti, kemudian apa dia Ustaz Mokhtar di Sungai Bakar, kemudian apa dia YB Datuk Malik di Batu Uban. 3. Dan tambah 1 dengan apa dia Sit Permatan Pasir kita punya. 3, 4 suara. Kalau nak tahankan Islam ke, nak cerita Islam ke, nak dakwah ke, supaya orang bukan Islam juga faham tentang Islam ni dalam Dewan, 4 orang ni. Sama ada mereka boleh ataupun tidak, inilah yang kita pertaruhkan 4 orang. Maka PAS insya-Allah untuk mengangkat imej Islam, supaya dilihat kita bukan diperkudakan oleh parti-parti sama ada DAP dan seumpamanya, maka PAS pusat meletakkan kita mesti bertanding di Dun Sungai Aceh dan kita mesti menang insya-Allah. Ada beberapa kursi target yang kita letak. Kita tak nak pertahankan hanya Permatan Pasir. Sebab daripada tahun 1999, 2004, 2008, 15 tahun dah kita hanya pertahankan 1 drone je Permatan Pasir. Orang tanya PAS ni tak ada tempat lain je. Awak 1 je daripada dulu. Dulu pembangkang pun 1, jadi kerajaan pun 1 je. Tapi nak tuntut macam-macam. Dia sakit tinggal kita. Saya kata komitmen kali ini insya-Allah saya maklumkan kepada pemerintah pusat, bukan saja Permatan Pasir, PAS Pulau Pinang akan pertahankan, bukan kami akan kuat di Permatan Pasir, Pasir pun kami pegang, sungai pun kami ada insya-Allah. Kami akan pegang juga. Kita nak buat kerja ni sungguh-sungguh. Bukan kita nak main-main kalau awak tidak. All out. Dan saya beritahu insya-Allah selepas calon, diri saya, jasad saya insya-Allah saya wakafkan di sini daripada pagi sampai ke malam insya-Allah 24 jam. Rumah saya di end Pusat Sungai Aceh insya-Allah sampai kepada hari pengaduan insya-Allah. Takbir! Rumah saya bukan orang rumah. Salah faham. Kita orang melawak juga. Insya-Allah. Ini kita buat kerja memang untuk mengangkat imej PAS di negeri Pulau Pinang. Bukan saja-saja. Kalau saya lebih baik saya buat kerja lain lagi. Sekolah saya mak tahfiz pun amanah pada orang lain untuk tengok ustaz. Banyak benda lain lagi kita buat. Tapi ini amanah daripada pimpinan. Sebab itu saya harap insya-Allah para jentera kita, seluruh hadirin yang hadir, termasuklah rakan-rakan kita daripada Batu Kawan yang akan membantu insya-Allah. Mungkin sebahagian daripada BN Bukit Tajam juga diamankan untuk membantu jentera kita di N 21 Sungai Aceh insya-Allah. Kita mesti duduk sekali berbincang selaraskan program padukan kekuatan kita insya-Allah, gerakkan jentera bersama. Saya yakin insya-Allah dengan
kita ada pertolongan daripada Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak mengharapkan rahmat Allah. Mereka tidak mengharapkan Allah. Wa tarjuna minallah ma la yarjun. Kamu mengharapkan rahmat Allah. Kita minta pertolongan daripada Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah Allah akan menolong kita jika sekiranya kita tolong agama Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekadar itulah tausiah saya pada pagi ini, insya-Allah, untuk memberi ruang kepada Al-Fadhil Ustaz Tadin Abu Bakar untuk menyampaikan ucapan. Mungkin saya akan ada sekejap, akan tinggalkan majlis sebab kita ada program lagi untuk tengok borang-borang calonan untuk umpamanya. Dan malam insya-Allah ada program yang susu atur untuk ceramah malam insya-Allah. Jadi terima kasih kepada semua. Mari sama-sama kita doa moga Allah muliakan, Allah Taala beri kemuliaan kepada kita dengan Islam dan Allah muliakan Islam dengan kita insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir.